Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung semula percakapan kita pagi tadi. Ini keadaan sekarang ya. Saya mulakan semula sesi live ni kerana keadaan jam sekarang. Jadi keadaan jam ini kita manfaatkan untuk live. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan tidak ada apa-apa halangan. Jadi terima kasih ya yang mendengar live ini. Tolong berikan feedback sama ada jelas ataupun tidak apa yang didengar, sama ada gambar saya jelas. Ya, saya sekarang ini berada di jalan raya, sedang balik ke rumah dan keadaan sekarang jam seperti mana pagi tadi ya. Jadi saya mengambil kesempatan untuk live. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya ingin menyambung apa yang saya nyatakan tadi pagi, iaitu dengan tips kesihatan dan juga ada berdoa ya. Pagi tadi alhamdulillah saya telah menyatakan mengenai dengan adab berdoa. Itu kalau kita berdoa, kita mesti yakin ya bahawa apa yang kita doakan itu akan dimakbulkan oleh Allah SWT. Ya, selain daripada itu, kalau kita sedang sakit, kita hendaklah berusaha untuk membetulkan bentuk badan kita pada ketika itu seperti mana orang sihat ya. Perkara ini dibuat oleh Nabi Muhammad SAW ketika baginda sedang mengerjakan umrah ya, yang mana pada ketika itu baginda sedang sakit. Lalu apa yang dibuat oleh baginda menegakkan badan baginda, kemudian menyingsing kain ihram sehingga nampak sebelah bahunya, sebelah kanan. Kemudian berlari-lari anak ya, dan dalam tawaf dan juga sa'i ya, pada pusingan pertama dan kedua dan di ketiga. Dan di dalam sa'i baginda berlari-lari anak dalam kawasan-kawasan yang tertentu yang bertanda hijau ya. Jadi keadaan ini menunjukkan kepada kita bahawa apabila kita sedang sakit, kita sebaiknya menunjukkan bahawa kita sedang sihat, bukannya berkeadaan longlai, lemah, lesu dan sebagainya. Tetapi kita berkeadaan kita menunjukkan bahawa kita sihat ya, dengan nafas yang teratur ya, seperti orang sihat, fikiran yang baik seperti orang sihat, dan juga posisi badan ya, bentuk badan yang tegak seperti orang sihat. Jadi dengan itu insya-Allah kita akan segera sembuh ya, segera sembuh insya-Allah, dan dapat imunisasi ya daripada dalaman sendiri ya. Ya, mudah-mudahan perkara tersebut akan berguna kepada kita insya-Allah. Ya, tips yang ingin saya berikan pada petang ini mengenai dengan tanda-tanda penyakit ya, tanda-tanda penyakit kencing manis. Kencing manis amat berbahaya ya, amat berbahaya. Ia kalau dibiarkan, ia akan mendatangkan keadaan yang berbahaya, seperti banyak orang yang wa'iyadzubillah min zalik, dipotong kakinya ya, kalau tidak dapat mengawal. Keadaan tersebut kata sebagian doktor tidak dapat dibaiki ya. Apabila orang tersebut telah terkena penyakit kencing manis, ia tidak dapat membaiki penyakitnya. Jadi apa yang boleh dibuatnya ialah hanya mengawal keadaan supaya penyakitnya itu tidak semakin kuat. Dan jika sekiranya terdapat luka, ia perlu mengawal luka-lukanya tersebut ya. Jadi apabila seseorang itu ada tanda-tanda kencing manis ya, apakah tanda-tanda tersebut? Tanda-tandanya ialah seperti badannya cepat susut walaupun ia tidak diet ya.
Kemudian kakinya terasa kebas, kakinya terasa kebas semasa bangun tidur, apabila seseorang terasa tersebut, ketahuilah itu adalah tanda dia telah mengidap penyakit kencing manis. Kemudian dia cepat letih, cepat letih. Selalunya ada dua perkara, ada banyak perkara yang menyebabkan cepat letih selain daripada tinggi darah, darah tinggi, tekanan darah tinggi, kencing manis. Ada juga perkara-perkara lain yang menyebabkan cepat letih. Jadi apabila seseorang itu cepat letih, maka sebaiknya ia memeriksa keadaan kesihatannya. Begitu juga dengan yang tadi, Jadi apabila seseorang itu telah mendapat tanda-tanda seperti itu, maka hendaklah ia berjumpa doktor ataupun mengawal keadaan makanannya, keadaan makanannya, supaya ia tidak makan terlalu banyak gula, ataupun mengganti gula yang dimakannya dengan gula yang tidak membahayakan. Seperti lebih baik kalau ia menggantikan gulanya dengan madu asli, jangan madu yang tidak asli, kalau sekiranya madu tersebut asli, insyaAllah ia akan selamat. Kerana apa? Struktur madu asli terutamanya, dia lebih berbentuk seperti sarang lebah, dia kalau kita masukkan peti ais, dia tidak mudah beku, Kalau beku pun keras sedikit sahaja. Jadi insyaAllah keadaan tersebut selamat bagi orang yang kencing manis, Sebab apabila gula biasa seperti gula tebu dan yang selalunya gula tebu lah, gula tebu, dia akan jauh lebih keras daripada dia akan mengeras, dan kemudian akan membahayakan tubuh kalau sekiranya dimakan dengan banyak. Jadi keadaan keras tersebut akan menyebabkan badan akan lebih mudah, mendatangkan penyakit. Jadi kalau luka tersebut sukar sembuh, berbanding dengan jika ia makan gula yang dibuat daripada buah yang lain, ataupun gula yang dibuat daripada kalau ia minum minuman ataupun manisan dengan memakai madu, itu lebih baik, Jadi apabila seseorang itu menggunakan madu, insyaAllah keadaan luka, jika ia luka, insyaAllah dia akan lebih cepat sembuh, insyaAllah. Kemudian apabila seseorang itu mengidap kencing manis dan ia mahu mengawal keadaannya selain daripada makan madu, menukar gula dengan madu ataupun gula yang dibuat daripada buah-buahan lain, ia juga boleh makan kacang, kacang-kacangan, kita panggil kacang biasanya, apapun bentuk kacang boleh dimakan. Ia insyaAllah akan mengawal keadaan kencing manis tersebut, insyaAllah. Begitu juga dengan kalau boleh, kalau pandai, kacang kopi, minum kopi, insyaAllah boleh mengawal kencing manis, ia tidaklah menyembuhkan, tetapi akan mengawal keadaan level darah di dalam badannya, di samping itu, jika ia mengambil gula juga daripada buah-buahan yang lain, gula lanau sekiranya ataupun madu, insyaAllah lukanya tidaklah akan menjadi seperti orang yang menderita penyakit kencing manis, insyaAllah, Jadi itu beberapa tips mengenai dengan kencing manis.
mudah-mudahan ia akan memberikan kebaikan. Selain daripada itu, apabila seseorang itu sudah drop sedikit, mungkin luka sedikit badannya, sebaiknya ia meminum minyak zaitun, minyak zaitun, yang mana insyaAllah dengan minyak zaitun itu ia akan membersihkan badan, membersihkan darah, dan menguatkan saraf-sarafnya yang ada, dan juga membaiki insyaAllah membaiki luka-luka yang terjadi dengan terjadi oleh kencing manis tersebut, Jadi sebaiknya lah kita berhati-hati, kita berhati-hati mengambil pemakanan kita. Jangan mengambil makanan yang yang manis-manis, dan gantilah pemakanan kita dengan makanan yang baik. Dan sekarang saya berada di kawasan yang kawasan yang dibaiki, kawasan tempat yang dibaiki. Ya, alhamdulillah keadaan semakin laju sekarang. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, apa yang saya sampaikan itu saja. Dan sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.